Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah hari ini kita masuk ayat 30 surah Al-Baqarah. Ambil ayat pendek je. Kita ambil permulaan sampai khalifah dulu. Okey. Baik. Mari kita baca ayat ni sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Okey. Pada pertama apa? Wa apa? Dan is. Ingatlah ketika lah. Ingatlah tak kala kata. Ingatlah tak kala maknanya sama macam ketika lah juga kan. Lah qala. Apa qala? Telah berkata oleh dia, yakni Rabbu tu Tuhan. Okey, kita kata Tuhan lah. Rabbu apa tadi? Tuhan. Apa? Kamu ke engkau? Engkau lah kan. Tuhan bagi engkau. Oleh Tuhan bagi engkau. Li siapa? Bagi siapa? Al-malaikah. Malaikat ke para malaikat? Ke malaikat-malaikat? Ke para malaikat? Mana tu? Para malaikat ataupun malaikat-malaikat. Jamak. Kalau satu malaikat, malak. Okey. Malaikah apa? Malaikat-malaikat lah. Para malaikat. Ini apa? Sesungguhnya je. Ini ada ya. Aku. Sesungguhnya aku. Siapa aku ni? Allah. Ja'ilun. Ja'ilun menjadikan ke? Adalah pembuat. Menjadikan tu kalau ya ja'alu kan. Ini ja'ilun. Apa ja'ilun? Sesungguhnya aku adalah pembuat lah. Ataupun yang, kalau nak tambah menjadikan je tak boleh, kena tambah yang, baru boleh. Yang menjadikan. Ya, sesungguhnya aku adalah tu, adalah yang menjadikan. Fi di al-ardi, muka bumi. Khalifatan,
Apa khalifah? Pemimpin, pengganti. Okey, kita nak bincangkan itulah khalifah ni berapa makna kat sini. Okey okay, kita kata khalifah lah juga kan? Boleh juga khalifah. Ha? Kalau khalifatullah, khalifah pengganti lah, sama. Umum. Semua. Tapi dari segi lafaz dia muannas. Tapi penggunaan maknawi dia semua. Ni khalifah kat sini siapa yang pertama ni? Nabi Adam. Bukan muannas kan? Nabi Adam. Kan? Jadi nanti kita tengok ayat-ayat lain. Okey. Pertama ulang balik tadi. Apa pertama dah dapat dah Saiman? Ulang balik. Wa apa tadi? Dan is. Ingat tak kala qala telah berkata oleh dia Rabbu. Kena tambah oleh lah, oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Ka bagi engkau. Tambah bagi engkau tu. Oleh Tuhan bagi engkau. Lil malaikah bagi para malaikat. Ini sesungguhnya aku besar, aku tu besar. Ja'ilun adalah yang menjadikan fi di al-ardi muka bumi khalifatan khalifah pemimpin. Ada banyak makna lagi. Kalau satu makna je dia tak capai maktamat. Dia ada makna lain lagi. Okey. Ya. Ulang balik. Wa dan iz. Ingatlah tak kala qala telah berkata oleh dia. Dia tu besarlah. Dia tu nak rujuk pada mana di main link dia? Rabbu tu. Rabbu siapa? Oleh Tuhan. Ka bagi engkau. Li bagi al-malaikah para malaikat. Para malaikat. Ini sesungguhnya ya aku. Ja'ilun adalah yang menjadikan fi di muka bumi khalifatan. Boleh tambah akan seorang khalifah, pemimpin. Perempuan. Lebihnya kepada lelaki lah. Hafizah. Ya, tu boleh. Tapi ni tak boleh. Ni memang khalifatan Okey, jadi pertama wa'iz. Apa dia? Okey, iz ni dia ada makna dia. Maksudnya Allah suruh kita di sini ini zaraf ni. Ini dikata situasi waktu. Ni situasi waktu, zaman. Jadi tujuannya untuk kita kenang. Faham? Kenang. Peristiwa yang nak dikenang ni fungsi dia kat situ lah is ni. Satu peristiwa yang kita nak minta untuk dikenang. Tapi bila kita sebut kenang peristiwa, perlukah kita ada kat masa tu? Perlu ke tak perlu? Berapa banyak peristiwa yang kita kena kenang sedangkan kita tak ada lagi masa tu? Ada tak? Itulah guna dia. Contoh 13 Mei siapa ada? Siapa ada 13 Mei ke waktu merdeka ada? Tapi kita kena kenal sebab dan kita yakin tak benda tu berlaku betul? Yakin, betul? Macam tu je. Ya. Kadang-kadang dia jadi satu mitos saja. Tapi ini bukan cerita mitos, ni cerita yang kita yakin memang betul pun. Macam mana benda tu kita boleh yakin betul sedangkan kita tak ada? Macam tu Allah suruh kita kenal. Bila ni? Ni masa Nabi Adam jadi ni. Mesti Allah firman ni. Sama tak? Kita ada tak masa ni? Tak ada.
Macam peristiwa yang itu juga macam tu. Ayat ni suruh kita fikir, ingat tu Sebab itu dalam ayat ni dia ada takdir kat sini, dia kata wazkuru. Sini ada uzkur. Uzkur. Apa makna dia? Ingatlah. Ingatlah. Jadi wazkur, dan ingatlah tatkala ketika macam tu. Boleh? Qala telah berkata oleh siapa? Allah, Rabb. Qala Allah ke qala rabbuk? Ni guna qala Allah ke qala rabbuk? Kenapa pakai rabbuk? Kenapa pakai qala Allah lil malaikah? Apa beza pakai qala Allah lil malaikah dan qala rabbuk? Apa ada jawapan? Kenapa kalau pakai qala Allah khusus, rabbuk bukan khusus? Macam ada Tuhan lain sama lah. Rabbuk ni dia Allah lah kan? Ke lain? Yelah, Allah bukan Tuhan kamu. Nak masuk ka tak boleh. Jadi Rabbuka lah maksudnya. Rabbuka ni kalau kita kata tak payah Rabbuka. Wa iz qala Allah lil malaikah, sama ke tak sama? Dan Allah berkata, yang cakap dekat malaikat siapa? Rabbuk ni siapa? Allah lah kan. Kenapa pakai Rabbuk? Penegasan. Apa dia tu? Apa beza? Okey, dua orang bekerja dalam satu majikan. Dua orang. Seorang ni dia kenal dalam majikan dia lama. Dia tahu dia ni memang orang baik. Yang seorang ni dia cari kerja, dapat kerja, dia kerja je. Ada beza tak antara dua orang yang bekerja ni? Apa beza? Siapa kerja lagi bagus? Yang kenal tu kan? Tu beza. Ni Allah nak kenalkan siapa dia? Apa jasa dia? Rabbuk, bila sebut Rabb, maknanya kenal siapa dia. Siapa aku? Kamu tak kenal ke aku ni siapa? Aku siapa? Aku pencipta kamu. Aku ni yang mendidik kamu. Aku ni Rabbi kamu. Akulah semua yang beri jasa banyak kepada kamu. Tu bezanya bila sebut Rabb tu. Memberi kesan kat jiwa kita. Sebab tu kita kata Alhamdulillahi. Dua-dua ada. Alhamdulillah Allah. Siapa? Rabb. Allah suruh kita kenal Rabbil Alamin, yang sayang kat kita, yang banyak beri segala yang kita perlukan, semuanya lengkap kehidupan kita. Tu guna Rabb dengan Allah, beza. Faham? Jadi bila makna Rabb, kita kena ingat Rabb ni siapa? Bila sebut Rabb, maknanya dia adalah Murabbi. Murabbi. Murabbi iaitu apa? Pendidik, pengasuh. Lagi dia adalah Khaliq. Mula Khaliq lah juga boleh. Pencipta kita. Dia juga adalah apa dia? Malik, pemilik kita. Dia juga adalah Mudabbir, pengurus kita ni, kehidupan kita. Dia juga adalah Razik. Apa dia? Pemberi rezeki. Semua ni beza. Jadi kita tak ada nak main-main kalau kenal nama ni. Jadi sifat ni kadang-kadang ada tak pada manusia, tapi sama. Laisa kamitslihi syai', tak sama. Ada sebahagian yang ada pada kita lah. Murabbi, guru juga murabbi. Tapi sama tak guru itu dengan Allah ni? Pasti tak sama. Tengok Allah tu penyabar sekali. Manusia sejahat mana pun dia tetap bagi hirup udara. Tak sama. Takkan sama. Itu beza. Jadi di sini suruh kenangkan apa? Bila sebut Rabb, beza dia kenangkan siapa dia.
Iaitu Allah ni buat apa pada kita? Apa jasa Tuhan pada kita? Bila sebut Allah, apa pula? Apa peranan kita pada Tuhan kita? Faham? Dua beza. Bila sebut Rabb, apa dia? Apa dia? Apakah jasa Rabb ni kepada kita? Sebab itu dalam surah 14 ayat 34 ni, kena ingat ayat ni selalu. 14 ayat 34. Lalu ulang buat ayat ni, bagi ingat. Baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kaffar. Dan dia berikan kamu min kulli. Okey, dalam ayat ni ada dua qiraat kat sini. Ayat ni dia special ayat ni. Apa Allah kata? Wa takum min kulli ma sa'al tumu. Baik. Apa wa'atakum, dan dia telah berikan kum kepada kamu min daripada. Apa kata-kata dia dua perkara. Tajnis ni taba'in ya. Iaitu ni sebahagian, yang ni semua, segalanya. Dia telah berikan min kulli, apa dia? Sebahagian daripada segala, ataupun semua daripada segala-galanya. Allah bagi sebahagian ke semua? Nikmat Allah bagi semua ke sebahagian yang kita perlukan? Rezeki Allah bagi semua ke tak? Kita ni rezeki nanti kita mati Allah bagi semua ke tak? Kalau kita kira, okay, kita kena beza dunia saja dengan akhirat saja. Kalau dunia saja, setiap orang yang mati tu Allah bagi semua ke sebahagian? Kan ada rezeki dia tak, Allah tak bagi? Sampai orang tu mati. Semua. Orang tu mati, sebab apa mati? Sebab rezeki dia tak ada dah, bahagian dia habis. Faham? Ya. Faham? Bila seorang hamba tu mati, rezeki dia Allah kata apa? Sampai akhir air, seseteguk air. Memanglah ada orang sebelum mati dia nak air, dia minum air, dia mati. Sebab itu dia tinggal rezeki dia. Rezeki dia dah habis dah. Memang tertulis rezeki dia banyak tu, habis. Maknanya Allah bagi semua lah. Sepanjang hidup kita ni jangan tak ada orang nanti boleh kata Allah, saya kat dunia dulu banyak tak dapat. Tak. Semua bahagian dia Allah bagi. Faham? Di semua kat situ. Apa yang kita min kulli. Okey, kulli ni apa? Jadi ada baca macam ni, ada baca min kulli, ada baca min kullin.
Apa mana? Beza ni qiraat ni penting. Dan dua-dua baca betul. Bila baca min kulli macam ni, jadi ma ni jadi mudhaf mudhaf ilaih. Jadi dia berikan kepada kamu kesemua daripada segala apa yang sa'altumu. Apa ni? Kamu minta. Kan? Ya. Jadi yang kita minta je Allah bagi ke? Betul? Kita tak minta Allah tak bagi. Dah ayat ni kata kamu minta. Macam mana? Jadi bila kita minta baru Allah bagi. Yang kita tak minta Allah tak bagi. Macam mana? Ni ayat ni cakap ni sesuai dengan jadi dia macam ni. Sebab tu ada dua bacaan. Satu bacaan min kullin. Bila sebut min kullin dia sampai sini je. Jadi ni jadi apa? Ma ni jadi nafi. Ma ni apa? Nafi. Jadi dan dia telah berikan daripada segala-galanya. Yang tidak kamu minta. Ma ni dia tidak. Faham? Jadi yang mana apa? Allah bagi yang kita minta dan yang tidak minta pun Allah bagi. Dua-dua kiraat tu betul. Faham? Di makna dia kat sini kalau ma ni kata dan dia berikan kamu daripada segala apa yang tidak kamu minta bila kulin. Ataupun dan dia berikan kepada kamu daripada segala apa yang kamu minta. Dua-dua betul. Jadi ayat ni bila kita dapat faedah apa dia? Allah ni bagi benda yang kita minta Allah bagi, yang tak minta lagi lebih banyak Allah bagi. Faham? Sesuai dengan kita. Bahkan sebenarnya ada juga yang kita minta Allah tak. Ada tak? Ke semua Allah bagi yang kita minta? Tapi masa yang berbeza. Masa yang berbeza. Sebab itu berdasarkan apa yang kita minta ni. Kalau minta yang buruk Allah bagi sebagai siksaan. Kalau minta yang baik Allah bagi itu sebagai nikmat. Jadi bila tengok ayat ni Allah kata apa? Wa in ta'udu, ayat seterusnya. Jadi kat sini ayat ni kita boleh kata macam mana? Cuba cari. Dan apa dia? Dia telah berikan kepada kamu segala apa yang kamu minta dan kamu tak minta. Maksudnya apa? Kamu perlukan. Segala apa yang kamu perlukan. Itu makna dia. Sebab tu ada tafsir sampai ada dia kata apa? Kamu perlukan. Faham? Dia segala apa yang kita perlukan. Apa? Dia telah memberikan kepada kamu segala apa yang kamu minta dan kamu tidak minta. Iaitu apa maksudnya? Segala keperluan kamu Allah bagi. Segala keperluan. Okey. Segala keperluan Allah bagi. Allah bagi yang terbaik. Cuba tengok surah 2. Kita pun doa. Surah 2 200 kan? 200. 200. Baik, ayat dia kita tengok bahagian bawah. Faminan nas. Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dari sini. Ulang balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi faminan nas, dan daripada sebahagian manusia, ada kalangan orang manusia, ada yang dia kata mayaqulu, dia doa Rabbana, wahai Tuhan kami. Dia dari segi dia jasa Tuhan dia kenal tak? Dia tahu Allah pemberi rezeki lah. Atina, berilah kami fid dunia. Ada tak cakap kebaikan? Ada tak cakap hasanah? Tak ada. Ini bukan doa yang kita doa tu. Ini doa lain ni. Jadi tak ada hasanah kat sini. Dunia je. Allah bagi dunia. Jadi Allah bagi tak dunia? Macam mana tahu Allah bagi? Dalam ayat ni. Fokus kita ayat ni je. Dia mula macam macam mana tahu Allah bagi? Ayat ujung tu jawapan. Ayat ujung tu jawapan dia. Ada wa, sebab ada wa. Wa nampak wa sebab wa ma lahu wa kan? Wa ni bila sebut macam ni, wa ni dia jawab soalan, tapi dia jawab sebahagian soalan. Dia jawab sebahagian doa, minta. Dia sebut Rabbana atina fid dunya kan? Jadi bila ada wa ni dia ada memberitahu kat situ, Allah jawab wa, aku kabulkan, aku berikan dunia. Tapi Allah kata apa? Ada nafi kat situ. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat dia tak ada bahagian. Faham? Dia dalam ayat ni Allah tak jawab dah. Memang Allah bagilah. Tak perlu Allah jawab lagi sekali. Jadi satu permintaan ni dimakbulkan, dan Allah ada menafikan pula. Allah nafikan satu benda yang lebih besar patutnya dia nampak. Apa dia? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ni perlu kita highlight ayat ni. Di sini nampak apa? Allah tak perlu jawab dunia ni. Nampak sebab apa? Kenapa dia dunia Allah tak jawab, dan Allah cakap akhirat Allah jawab sebab apa? Kenapa Allah jawab aku beri kamu dunia tapi tidak aku beri akhirat? Allah tak jawab pun sebab apa? Dah tentu dapat dunia ni. Dah tentu dapat. Dah tentu dapat. Akhirat belum tentu dapat. Faham tak faham? Yang kita duduk sibuk, kenapa? Faham? Ya. Yang mana duduk kejar? Yang mana duduk paling bimbang, takut apa? Jadi ayat ni dia suruh bimbang kat mana? Bimbang tak dapat kat mana? Akhirat. Dia cakap suruh bimbang tak dapat dunia? Tak ada. Faham? Kat situ je. Nampak tak hikmah dalam ayat? Pentingnya faham wa tu je. Faham apa? Huruf apa? Wa ma lahu. Nampak? Belajar balawah sikit nanti. Macam itulah. Okey? Ya? Dan tiada nafi, dan tiada baginya di akhirat khalaq. Apa khalaq? Sirah apa khalaq ni? Kalau Rahman, Rahmah apa? Apa? Kasih sayang. Kasih sayang, rahmat. Belas. Kalau Rahman, Pengasih lah kan.
Maha ni, maha penyayang kan? Okey. Kalau Rahim, apa ni? Maha penyayang juga. Rahman maha pemurah kan? Pemurah. Rahim maha penyayang, maha pemurah, maha penyayang. Jadi kalau nama-nama macam ni ada alif nun, ada ya macam ni. Dan kalau nama Allah lagi yang lain apa? Wahab apa? Apa ni? Maha apa? Pemberi. Khalaq. Kalau khalqun apa ni? Ciptaan kan? Kalau khalaqun apa? Ciptaan juga asal dia benda ni. Tapi maksudnya ciptaan macam mana? Kat dunia ni semua kita ada ciptaan kita dapat ciptaan Allah. Betul tak? Beza dia ciptaan Allah kat dunia dengan ciptaan Allah kat akhirat. Khalaq ni apa? Dari segi apa? Ekstensi dia, kewujudan dia tu, sifat dia kekal ke tak kekal? Kat dunia? Tak. Tapi khalaq kat akhirat maknanya apa? Ciptaan yang maha, yang terlalu hebat. Ciptaan yang terlalu hebat dia tak dapat. Dia dapatlah ciptaan Allah sekarang. Tapi ciptaan Allah yang lebih hebat, pokok kat dunia ada pokok, kat akhirat ada pokok tak? Ada sungai tak dunia? Akhirat ada sungai tak? Sungai akhirat khalaq. Sungai dunia khalq. Faham? Sungai akhirat khalaq. Sebab apa? Ada susu, ada arak, ada madu. Yang mana mengalir dari sumber mana? Macam tu je. Hari ni kita berapa banyak madu kita nak tuang? Nak bagi di sungai? Boleh? Susu? Mengalirkan susu? Kan? Tak boleh. Itu panggil apa? Khalaq, penciptaan yang maha. Itu sebenar-benar ciptaan. Sekarang ni ciptaan ni, sementara ni ciptaan yang apa? Binasa, habis, tak ada apa-apa. Sebab tu tak ada nilai hakikat dia. Faham? Jadi kita nak khalqullah, nak ciptaan sekarang ke nak khalaq minallah? Khalaq minallah, sebab itu ciptaan yang maha sempurna. Faham? Syurga ciptaan maha sempurna. Dia nampak tak fungsi ayat ni? Okey. Penting tak belajar bahasa Arab ni? Penting ke tak penting? Penting. Kan? Okey apa? Kan Allah suruh pening. Apa ayat suruh pening? Siapa ingat ayat suruh pening? Dia beritahu dah. Kalau ayat motivasi, pening tak rasa? Memanglah pening. Benda pening tu ubat kan? Sakit pahit tu lah ubat. Sebab tu hari ni kita tengok agama kita. Okey, dunia apa kita buat? Kalau kita kata dunia hari ni dunia semua nak cepat, betul tak? Kita nak apa? Order je, betul? Order sampai makan je. Tak payah nak sibuk-sibuk, susah payah. Okey ke tak okey? Okey, apa mudarat dia? Mudarat dia tak reti masak. Ya tak apalah, selagi ada orang boleh masak, betul? Tapi kalau agama pun macam tu, macam mana? Boleh tak agama macam tu? Agama pun sekarang saya nak info je ustaz. Saya tak nak benda-benda ni belajar, tak nak. Ustaz beritahu je saya. Boleh agama macam tu? Borong macam tu, boleh? Parah ke tak parah kesan dia? Bayangkan semua lepas ni agama semua borong je. Tak ada orang dah mahir Arab ni, tak ada orang nak belajar pun. Agak-agak sama tak kesan dia macam makanan kita order. Mana buruk mudarat? Mana besar mudarat? Agama lah mudarat. Boleh tak kita buat agama tu macam makanan tadi? Nilai dia berbeza kan? Macam tu juga kita nak ni. Agama tak apa lagi, tak pandai dah apa ni nak ni, sebab beli je tak apa dah lagi, okey lah kan. Tapi kalau agama buat macam tu semua, saya pun macam tu, malah lah ni, saya nak datang, saya nak tahu, dah, saya nak buat apa itu je. Saya tak nak pedulilah apa benda ni. Boleh ke? Patut tak agama buat macam tu? Rosak ke tak rosak agama kalau macam tu? Rosak lah. Makanan pun kalau salah order, sakit perut kan? Agama?
Macam mana? Tak rasa sakit dia, tak nampak. Sakit dia bila? Dunia sakit sekarang, sakit perut, lepas tu pergi jumpa doktor. Kalau akhirat sakit dia bila nampak? Kalau tak perasan? Masuk kubur. Oh, rupanya sakit. Mana bahaya? Kena belajar sungguh bahasa Arab. Sebab tu Allah suruh pening-pening. Apa ayat pening-pening? Pening-pening dengan perintah Allah ni. Ni perintah Allah kan? Ni perintah Allah semua yang kita belajar ni. Ni perintah Allah. Allah suruh pening kat mana? Surah 15. Alamak, bateri nak habis. Sekejap Ada plug kat sini? Ada plug? Station ni? Sekejap 15 ayat 94. Sampai Boleh 94. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda'. Apa makna fasda'? Tengok dalam surah surah apa dia? Ni surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Waqi'ah kan? Ayat dia la yusad da'u wala. Apa maksud dia? Saya buka ajak. Ayat berapa tadi? Al-Waqi'ah ayat 6. Ayat apa? Tak tengok sini pun tak apa tengok sini je. Nanti susah nak buka. Berapa? 19. Sama ni ya. Apa dia kata ni? Mereka apa? Tidak merasa pening kepala. Sedar tu maksudnya pening. Faham? Ayat ni nanti dalam syurga bahkan apa? Dalam syurga nanti kat dunia ni tak minum pun pening kan? Kadang-kadang kan? Kat syurga nanti memang tak ada pening. Bahkan kalau minum arak pun tak ada pening. Nikmat betul maknanya. Kan? Ni maksudnya apa? Mereka tak pening terhadap arak tersebut minum tu. Tak merosakkan akal dia pun. Tapi di dunia hari ni Allah suruh kita buat apa? Surah 15 ayat 94. Apa ni? Terjemahan dia dah tafsiriyah dah ni. Sampaikanlah terus terang. Faham? Kenapa terjemahan dia tafsiriyah ni sampai terus terang? Ini banyak soalan sikit sebab nak PKP ni. Dia desak sikit. Suruh fikir senang sikit fikir-fikir ni kan. Okey, kenapa? Apa maksudnya sampai terus terang? Apa dia? Kenapa orang tu tak nak terus terang? Kita bila ada benda-benda kita tak nak terus terang sebab apa? Sebab apa? Play tak nak pening kan? Tak nak pening kan? Play safe. Betul? Tak sanggup terima apa? Terima ujian. Tak sanggup. Kan? Itu maksud dia sadaq tu apa? Fasda'. Ni fi'il amal. Allah suruh pening-pening lah. Buat betul-betul berani. Jangan takut dengan siapa pun. Buat kerana apa? Allah nak bagi sesuatu. Apa dia? Bima tu mar. Dengan apa yang diperintahkan. Pening. Apa diperintahkan ni? Apa yang diperintahkan pada Muhammad? Nabi Muhammad dapat apa? Ya, wahyu. Bila saat Muhammad pening ni, sakit, rasa berubah ni? Bila Nabi Muhammad rasa pening?
wahyu yang kedua selepas berhenti wahyu pertama. Apa dia? Kum fa anzir. Wahyu tu Nabi Muhammad rasa berat. Kum fa anzir, rupanya kena sampaikan. Ketika itulah, dulunya panggil Al-Amin, sekarang panggil Kazzab. Ketika itulah, dulu dia panggil, oh Muhammad memang Al-Amin, Muhammad ni bagus, memang ush dia semua. Lepas tu tiba-tiba tukar jadi apa? Muhammad si penipu, Muhammad si ahli sihir, Muhammad semuanya. Itulah yang berlaku. Sebab apa? Sebab Nabi buat yang betul, sampaikan terus, tak apa. Ini kami yang jaga. Di kita hari ni, bila tujuan belajar Quran, pertama kita kena ada ilmu lah kan. Kita dapatkan ilmu. Jadi bayangkan hari ni kita, Nabi Muhammad ni bukan saja pening dengan wahyu turun. Wahyu turun berat tak? Macam mana beratnya? Unta tu duduk. Ya, Zaid Nabi punya Zaid bin Harithah kan, angkat Nabi pernah duduk atas riba dia. Ketika wahyu turun, dia rasa tak terasa langsung perut dia memang dah macam lumpuh. Sebab apa? Beratnya wahyu ketika turun. Dan unta yang Nabi naik ketika itu, duduk unta tu. Dan ketika sejuk, musim yang sejuk, Nabi berkeringat ketika wahyu turun. Seolah-olah macam tengah panas terik. Kan? Sebab itulah Allah kata apa? Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Sesungguhnya kami nak turunkan kepada engkau, nak bagi ni satu perintah, perintah yang amat berat. Jadi kita ni baca Quran, kalau kita rasa berat ke ringan? Alhamdulillah, rasa pening tu bagus. Tapi kalau rasa alhamdulillah hari ni insya-Allah syurga saya, baca je. Banyak lagi perintah tak buat, bayangkan. Kan? Sebab tu ramai, sebab tu kita ni, cuba tengok, kita gembira baca Quran ke tak? Cuba tengok Lepas baca kita buat apa? Buat majlis kan? Gembira tu. Betul tak? Gembira lah khatam Quran kan? Adakah salah majlis? Tak. Fikirkan apa matlamat utama kita. Katanya bimbang tengok. Para Nabi dan sahabat ni lagi bimbang, lagi banyak turun ni. Sebab banyak lagi benda-benda nak kena buat. Sebab tu lagi kita banyak tahu, lagi berat kita rasakan. Apa dia? Tanggungjawab kita dengan nak tunggu dengan siapa? Allah. Itulah orang beriman. Dia rasa berat ni. Nak tunggu dengan Allah ni lagi banyak benda yang dia tahu, lagi bimbang. Tapi kita sebab tu lah, bila tak nak pening sebab apa? Nanti lagi banyak tahu kan, nanti pening pula. Itu masalah juga tu. Baik, jadi pertama sekali kita kena apa? Di sini Quran ni kena sanggup belajar. Sebab ia bukan pilihan, ia kewajipan. Quran. Baik. Sekarang ni kita rasa berat sebab apa? Hafal Quran berat? Dosa tak hafal Quran? Berdosa tak hafal Quran? Mana tahu tak dosa? Ustaz cakap. Betul, jawapan betul. Ada tak dalam disuruh hafal dalam Quran? Tak ada. Dalam hadis? Tak ada, tapi galakan ada. Dalam hadis Nabi ada galakan. Masalul lazina apa dia? Masalul ladzi yaqra'ul Quran wa huwa hafizun lahu ma'asafaratil kiramil barah. Itu galakan. Siapa yang kemudian orang yang membaca Quran dalam keadaan dia menghafaz dan menjaga bacaannya tu, hafaz bacaan dia, dia bersama malaikat yang penuh kemuliaan, lagi banyak kebaktian, dia tinggi darjat. Itu saja. Sama lah sebenarnya. Sama, hafazan, hafalan sama. Menjaga maksud dia, menjaga bacaan supaya tak lupa. Sebab bila orang tu dah dapat bacaan, dia dah bertanggungjawab kata bacaan. Sebab tu bila lupa Quran, dia tak boleh kata apa dia? Nasiya, aku ansi, aku telah lupa. Dia kata kena Allah lupakan dia. Lupa, bila orang dah hafal Quran, dia lupa, itu satu musibah untuk dia. Itu satu musibah. Tapi sebab tu Quran ni tangga dia tinggi orang yang hafal. Tapi bukanlah maksud itu wajib. Hafal Quran tak wajib. Apa yang wajib? Apa yang wajib? Mana dalil? Apa dalil dia? Hafal Quran.
faham Quran. Nak apa? Surah Allah. Tak on ni. Ke saya on? Tadi habis. Buka surah. Ke saya punya ni? Ni dah on ni? Tak masuk saya ni. Ke sebelah tak boleh pakai. Masuk. Tak masuk ah. Dia okey. Tak masuk saya ni. Buka surah tak apa. Tak apa pakai. Tak apalah, tak apa. Extension ada. Apa boleh teruskan? Surah apa? 38 ayat 29. Ingat tak semua ni? Kalau ingat cantik ayat tu. Kita ulang-ulang sebab supaya benda tu ingat selalu. Sebab dia satu orang kata kita punya pijakan. Dia cakap je kita dah pijak, oh ayat ni kata macam ni. So itu satu furqan untuk kita. Kalau tak boleh juga. Okey. Ya. Okey. Surah 38 ayat. Okey, ni pertamalah. Jadi Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun. Apa dia kitab? Quran Ya ke Quran? Maksud dia kenapa tak sebut Quran je kat sini? Quranun. Kenapa? Apa beza bila sebut kitab dengan Quran? Semua ni dalam persoalan. Bila orang baca Quran itulah tadabbur. Banyak jenis kitab. Apa beza kitab dengan Quran? Bila sebut kitab maksudnya apa? Sesuatu yang unggul, sesuatu yang tinggi nilai dia, sesuatu yang telah tetap, tak ada berubah dah kan. Jadi disebut sini kitab, dan sesuatu yang tidak boleh diubah dan diusik oleh siapa pun. Kitab. Ini nak gambarkan Quran ni sebelum kita bila baca kita sebut apa? Baru sebut Quran. Bila sebut ayat ni sebelum ada kat tangan kita lagi. Dulu kitab ni tak ada kat tangan kita. Di mana? Di tempat yang mulia, di Lauh Mahfuz tinggi di langit. Sebut kitab. Kemudian Allah sebut anzalnahu apa? Barulah Allah turunkan, kami turunkannya ilaika kepada engkau wahai Muhammad.
Jadi mulianya sesuatu yang turun untuk memuliakan sesuatu yang rendah di bawah ni, nak beri nikmat kepada orang yang di bawahnya. Macam sebiji buah yang sedap kat atas, kan? Tengok je tapi tak mampu nak dapat. Lalu diturunkan ke bawah, dapat nikmati nikmat. Begitulah Quran yang begitu nikmat, lebih tinggi lagi lah. Diturunkan kepada makhluk di bumi. Sebab itu mubarakun penuh dengan faedah, banyak berkat, penuh dengan faedah-faedah kebaikan, manfaat. Apa tujuan? Untuk manusia tadabbur. Okey? Tadabbur ni maknanya apa? Renung je, renung. Hayati lagi? Faham. Tadabbur bukan faham dan hayati saja, amal sekali. Itu baru tadabbur. Sebab apa? Kita tak akan buat, tak dapat tadabbur, tak dapat tahu sesuatu, rasa dia tu apa dia, sampai kita dapatkan, sampai dah kita. Sebab tu perkataan dubur, apa dubur? Apa dubur? Ujung. Lepas tu kita panggil ni, kita dubur sebab apa? Makanan, kalau kita tengok je hayati bau je, macam mana? Lepas tu masuk mulut, kunyah, buang balik, ketelan. Ketelan proses sampai jadi apa? Nah, hasil kan, keluar sesuatu, penghadaman. Itu nama tadabbur. Quran kita tengok ayat ni, apa faedah dapat ayat ni? Okey, saya nak buat ayat ni sekarang. Dah buat baru tahu, oh ini dia punya ujian, betul lah yang dia cakap. Itu nama tadabbur. Dah buat dah, tengok ada berlaku sesuatu kerana buat tadi ni, turut perintah Allah, oh ada ujian yang lain, barulah datang, oh dah sampai. Tidak, kita duduk relax je, rasa okey je. Comfort zone. Kan? Malah nak pening-pening. Tu beza, tu tadabbur. Baru dapat apa? Waliyatazakkara ulul albab, orang-orang yang bijak ni dapat peringatan. Dia yakin, ya inilah perjuangan Nabi dulu. Oh ini rupanya. Baru dia rasa. Tidak, dia cuma cakap je lah, tapi tak rasa pun. Tadabbur. Sebab itu dia bermula dengan tadabbur ni, bermula dengan apa? Jadi bila kita baca Quran, kan, dia nak sampai ke mana? Mula dengan apa? Ada dalam hadis Nabi sebut macam ni. Boleh? Kaf. Sambung sini ya.
Dia baca sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Quran la yujawizu halaqimahum yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah summa la ya'uduna fihi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Satu masa nanti akan datang ba'di ni ba sesudahku daripada umat aku sendiri. Maknanya orang apa? Orang apa? Agama apa? Islam. Agama Islam. Satu masa nanti sesudah aku akan datang daripada kalangan umat aku sendiri, orang Islam, satu kaum yaqra'una al-Quran. Mereka baca Quran. Mereka baca Quran. La yujawizu halaqimahum. Bacaan dia tak sampai, tak masuk, tak lepas dah masuk dalam kerongkong. Lepas kerongkong sampai ke mana? Dada. Baca tak rasa apa-apa. Baca sedap tapi tak masuk dalam hati. Faham? Tak faham. Tak rasa apa-apa pun. Umat siapa? Umat Nabi. Nabi siapa ni? Hadis ni. Jadi yakhrujuna minad din. Mereka sebenarnya sedang keluar daripada agama. Tapi dia tak perasan pun. Sebab apa? Dia rasa kitab agama masih ada. Kan? Quran masih dibaca. Faham? Mereka keluar daripada agama mereka sebagaimana anak panah yang keluar dari busur. Apa maksud dia? Anak panah keluar daripada busur, cepat tembus, menyakiti apa saja, merosakkan apa saja. Kan? Dan boleh patah balik tak? Susah nak patah balik. Faham? Sebab apa? Dia rasa okey. Kalau orang tu tahu dia salah, kan? Senang nak tegur. Tapi ni tak rasa salah. Kan? Masalah ni besar ni. Jadi summa la ya'uduna fi. Lalu akibatnya mereka tak akan dapat, tak kembali balik dah agama asal dah. Hum syarrul khalqi. Mereka lah seburuk-buruk ciptaan. Wal khaliqah, dan seburuk-buruk haiwan melata. Hari ni ingatkan siapa? Kita hari ni. Faham? Sebab itu Quran, apa tujuan Quran? Turun Quran untuk ubat hati kita, manusia ni, untuk betulkan akhlak, moral semua, supaya apa dia, zahirkan semua tu kan. Sebab itu Allah sebut lagi fungsi Quran dalam surah 47 ayat 24 pula. 47 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna, kenapakah mereka tidak mahu tadabbur Quran ni? Ataupun ala qulubin aqfaluha, hati mereka telah mati, telah terkunci. Antara tanda kematian seorang adalah hatinya mati. Dia dah mati sebelum mati. Seorang yang mati sebelum mati bila hati dia telah mati. Itu maksud. Jadi adakah hati mereka telah terkunci? Jadi mudah-mudahan hati kita hidup. Sebab Quran ni roh yang menghidupkan roh kita, hati-hati. Makanan menghidupkan jasad. Makan. Kan? Semua perlu kan? Binatang pun perlukan makanan. Tapi Quran binatang perlu tak? Tak. Yang perlu apa? Manusia. 47-24. 47 ayat 24. Itulah membezakan, memuliakan kita ni khalifah di muka bumi, manusia.
Maka kita tadi pertama kena apa? Fasda' bima tu'marun. Pening-peninglah dengan perintah Allah. Belajar, sanggup belajar. Cerita sikit bahasa Arab, jangan cepat fed up, jangan cepat give up. Perah otak sama-sama. Tujuan saya ajar macam ni, boleh je kita nak ajar sedap, saya cakap seorang je, saya tunjuk ayat je. Tapi tak, saya nak tanya-tanya sikit, Pak. Kita kena sama-sama. Apa orang kata? Guru kata apa? Teacher centric ke student centric? Student centric kan pedagoginya. Biar murid fikir, bukan guru seorang je fikir, nanti guru je pandai. Itu tujuan. Jadi cara Al-Quran nak buka minda supaya manusia sedar apa yang patut dia buat. Tapi kalau kita duk buka minda je sentiasa, tak buka-buka juga, sama je, tak berubah, adakah itu maknanya berjaya dengan tadabbur tu? Tak berjaya. Tadabbur ni dia akan datangkan perubahan. Seorang tu tak sanggup dah, malas nak belajar bahasa Arab, dia rajin. Itu perubahan dia. Dia buka minda ni, hari-hari nak buka minda je, apa guna? Tak buka-buka juga. Dia membezakan itu. Dulu kita ni dah, saya dah berumur ke semalas, tak, dah rajin balik. Semangat. Sebab apa? Dia rasa nak mati dah dekat dah. Lagi banyak dia sanggup buat sesuatu yang besar. Hidayah, tunjuklah. Itulah hidayah dah dapat depan mata dah. Dah ada dah. Sebab tu bila macam ni Allah kata dalam Quran yang lain, dhalalim mubin, dalam surah Al-Mulk kan. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, kelak mereka kata siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Apa tu? Maknanya dah ada depan mata, dah ada hidang. Contohnya dah nampak signboard ini apa? Taiping. Ini Kamunting. Masuk je lah. Dia tak nak masuk, dia pergi depan. Itu sesat yang nyata lah tu. Faham? Macam tu juga Quran. Dah jelas dah ni. Tak juga. Faham? Itu dhalalim mubin. Quran ni Quranul mubin. Nabi ni datang Nadhirul mubin. Jelas ni Quran kita belajar kan. Satu-satu kalimah. Sangat jelas. Ya Allah, banyaknya benda saya tak buat. Tapi kalau duk itu je, itu kurang dapat faedah tu. Nurul mubin, cahaya yang jelas. Baik, ini tujuan. Jadi kita tengok kat sini, Allah bagi tahu kat malaikat. Inilah Allah tadi kita nak kenal kan. Bagi tahu kepada siapa? Malaikat. Ini satu situasi yang mana kita tak ada dan kita kena kenang. Berapa banyaknya nikmat Allah bagi kat kita dalam semua yang tadi kita bincangkan. Nikmat paling besar tentulah Al-Quran. Kita dah dapat satu benda tapi tak sanggup nak hargai. Tanda kita hargai, kita sanggup apa tadi? Pening-pening. Sanggup apa tadi? Tadabbur sampai dapat hadam sungguh-sungguh. Tu kita kena buat. Tapi rasa cukup macam ni jadi. Ni Allah kata, sebab tu Allah kata mereka ni seburuk-buruknya. Apa? Dia rasa, tak apa. Kan? Orang hidang tadi, tapi tak nak, saya tak nak makan. Saya nak tengok je, dah saya nak balik. Boleh tak macam tu? Quran ni ma'idatun minallah, hidangan daripada Allah. Jamah cukup-cukup rasa. Kita bila orang hidang makan, kan? Tengok sedap ni kan. Kita tak suka sangat orang ni, datang-datang tengok, okey balik. Suka tak orang tu? Allah hidang makan yang lazat ni, kita tengok je, okey balik. Macam itulah. Tak nak rasa, tak nak masuk dalam sampai hadam sedap. Apa sedap ni maksudnya? Faham dia. Bukan baca, tutup, habis. Faham tak? Itu. Nampak Quran ni. Nilai dia tinggi. Patutnya macam tu kita dengan kalam Allah yang mulia ni. Dan kita akan, Allah muliakan, malaikat muliakan kita. Sama-sama dengan orang-orang yang mulia. Okey. Baik. Kemudian, sebab tu Allah kata kepada malaikat ni makhluk apa ni? Macam ni pula. Malaikat makhluk apa? Kau apa dah? Okey, dia jamak kan? Jadi, satu malaikat apa? Malak kan? Kalau banyak malaikat, malaikah lah. Baik. Jadi para malaikat ni makhluk yang dekat dengan Allah. Qarib, muqarrabin, makhluknya dekat dan dia mulia. Kiraman, dia kiram, dia makhluk yang mulia. Juga makhluk yang taat. Tidak akan pernah memaksiat kepada Allah. Dan penghulu malaikat siapa nama? Jibril lah kita kata. Jibril boleh, Jibril boleh, Jibril boleh, Jibril boleh.
Ada 5 nama Jibril, cara sebutan. Dan itu ketua kepada malaikat yang cuba tengok dalam surah An-Najm, surah 53. Ya? Malaikat mendengar. Dia suka mendengar. Ya? Surah 53 ayat 5. Lima, 6. Kita ambil satu jenis malaikat lah, ketua kepada semua malaikat. Contoh satu lah. Okey, ayat dia, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. 'Allamahu syadidul quwa. Okey, 'allamahu apa? Mengajar. Dalam ayat ni nanti kita tengok Allah, kita akan jumpa juga Allah kata 'allama juga. Wa 'allama Adam, Allah ajar Adam. Dalam ayat ni Allah 'allama juga. Siapa ajar? Malaikat ajar. Ajar siapa? Nya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah untuk disampai dia diajarkan kepada baginda Nabi, iaitu siapa? Ini nama dia Jibril, ataupun Jibrail. Jibril. Jibrail ada lagi beberapa nama je lah. Sebab itu makna Jibril ni dia ada ni lam ni, il ni kan, il ni maknanya Allah, Tuhan, ilah. Il ni maknanya ilah. Jibr ni disebut abdullah, abd, hamba. Jadi disebut Jibril juga maknanya hamba Allah, hamba Allah. Abdu. Jadi il Allah, Abdullah lah. Jibra juga disebut Jabar. Jabar apa? Jabar mana apa? Gagah, kuat, perkasa. Betul? Jabar kan? Allah Al-Jabbar. Allah. Malaikat juga ada sifat Al-Jabbar, kuat, perkasa. Sebab itu dia kata 'allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa. Syadid siapa? Sangat kuat dan hebat lah. Iaitu Jibril ni. Yang mengajar Nabi ini bukan calang-calang malaikat yang sangat kuat, gagah. Kemudian bahkan itu fizikal dia. Dan dia maknanya intelijen punya makhluk dan kuat, sempurna lah ni. Bahkan rupa parah dia apa? Sebut zu mirratin fastawa. Zu mirratin. Apa zu mirratin? Wajhul hasan maksud dia. Rupa paras yang sempurna. Rupa paras yang sempurna, indah, cantik. Itu maksud juga zu mirrah. Jadi malaikat ni tadi kita kata kalau ketua dia sini sama lah dengan dia punya yang lain, juga memiliki keupayaan lebih kurang. Tapi yang paling kuat Jibril ni. Zu mirrah yang cantik, sempurna, dengan sayapnya ada berapa? Sempurna Jibril ni sayap ada berapa? 6
600 sayap. Dia gunakan untuk kaum Lut berapa sayap? Untuk terbalikkan kaum Lut daripada 600 dia pakai berapa sayap? Satu sayap je. Satu sayap dia angkat, dipusar ke atas dulu, pusingkan, telangkup, ambil lagi benda atas, jatuhkan lagi. Macam itulah. Maknanya dengan satu sayap Jibril. Jadi fastawa, lalu dia terawang di udara, di langit, di ufuk besar, dengan rupanya yang aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di ufuk, iaitu ufuk ni sudut, segala sudut yang kita nampak ni ufuk sampai ujung tu penuh dengan Jibril. Susuk Jibril alaihissalam. Jadi ini menunjukkan ciri-ciri malaikat Allah ni, makhluk Allah malaikat ni. Dan masing-masing ada tugas. Saya cerita ringkas itu je lah, sikit. Jadi ketuanya Jibril. Jadi Allah berfirman kepadanya, malaikat ni makhluk yang taat. Kalau yang taat ni dalam surah 66 ayat 6 tu ada la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah pun mendahakai Allah terhadap apa yang segala yang diperintahkan, dan mereka terus lakukan apa yang diperintahkan tanpa ada sepenat letih macam kita. Kita kadang-kadang nak taat tapi apa? Tak ada kudrat. Ya. Sampai macam tu sekali. Sebab itulah tinggi. Sebab tu bila makhluk ni, manusia bila dia bertaat kepada Allah, dia lebih tinggi darjat daripada bahkan malaikat. Bila dia taat sebab apa? Dia kudrat dia terhad, malaikat tak terhad. Tapi rugi ramai yang apa? Kufur. Ramai yang tak sungguh. Okey. Dia Allah kata inni ja'ilun, sesungguhnya aku ja'ilun. Ya'ilun ni daripada makna juga kita kata yaj'alu. Dia berkata yaj'alu ni. Aj'alu bukan yaj'alu, aj'alu. Apa aj'alu? Aku hendak jadikan. Kan? Ataupun bila kata macam ni dia boleh juga ja'al tu. Apa ja'al tu? Apa? Aku telah jadikan. Aj'alu aku nak jadikan, ataupun sedang jadi. Kalau ja'al tu aku dah jadikan. Tapi dalam ayat ni tak guna perbuatan ni, dia guna ja'il. Ini nama dia isim fa'il. Jadi fa'il ni dia dah keluar daripada sedang atau telah buat. Dan menunjukkan Allah itu mutlaknya apa? Memang dia buat. Dimutlakkan Allah buat. Sentiasa buat pun. Allah ni sentiasa buat. Tak ada ikat masa apa-apa pun, memang dia sentiasa menjadikan. Fil ard apa? Di muka bumi khalifah. Kan seorang khalifah. Okey. Saya padam Okey, khalifah dia ada maksud dia apa ni? Pertama, pengganti. Makna dia dalam bahasa Arab dia ada makna dia did. Diddul Quddami. Diddul Quddam maknanya menolak yang depan. Orang kat depan tolak, dia duduk depan pula. Dia tolak lagi, dia duduk depan pula. Faham? Itu maknanya khalifah tu. Diddul Quddam, menolak. Quddam ni yang depan. Jadi dia ni datang, dia ni tolak, dia jatuh, dia ni duduk sini pula tempat dia. Tolak lagi, dia ni pula duduk tempat dia. Faham? Itu nama dia pengganti.
Dan yang kedua maksudnya apa? Pemimpin. Pemimpin sebut al-amir lah. Amir, pemimpin. Itu khalifah. Dan kita bila Allah sebut ayat ni khalifah dua-dua lah. Dua-dua. Jadi dia ada lagi sama ada pertama dia sebagai khalifun yang mengganti ataupun yang diganti pula. Jadi dua-dua ni ada kita semualah. Sama ada seorang tu ada yang mengganti dia, kan? Ataupun dia digantikan oleh orang lain. Itulah kita ni sebenarnya. Sebab itulah kita kena hidup apa? Boleh hidup seorang-seorang tak? Jadi kita memang tak sama dengan siapa? Tak sama dengan Tuhan pun. Takkan sama. Kita perlukan isteri. Kita perlukan anak. Sebab tu Nabi bantah orang yang tak nak kahwin. Betul? Kamu bukan macam tu. Tak. Nabi bantah orang yang tak nak kawan. Kita disuruh untuk bertemu orang, bukan pergi menyuruh. Kalau kita hari nak agama, kita nak pergi bertapa. Betul ke salah? Yang sifat dia suka menyuruh, yang tak nak tegur orang, sifat dia siapa? Jin, bukan manusia. Kalau dia buat macam tu, perangai jin tu dia masuk. Faham? Nak cari ilmu, pergi masuk gunung sana, bertapa dalam tu ke. Tu jin tu, perangai jin boleh buat macam tu. Manusia bukan. Allah alam, tak apalah. Dulu-dulu tu kita lupakanlah. Tapi itu hakikat dia. Bila kita belajar agama, kita nampak, oh jelas ini beza sifat. Okey? Okey? Jadi sentiasa ada yang mengganti dan ya. Jadi pokok pangkal dia ada dua jenis pula masuk ganti di sini. Khalifah ada ganti apa? Disebut dua zurriyah. Dan ada juga syariat. Benda ni yang berlaku masuk pengganti dua benda. Pertama zuriat. Ni hal apa, berkaitan apa ni? Ni ad-dunya dia. Syariat. Ini ada kaitan dengan apa? Akhirat. Pembawa syariat dan juga penyambung zuriat. Pembawa ataupun penerus syariat. Yang ni apa dia? Penerus generasi ataupun zuriat. Islam pilih salah satu ke Islam nak dua-dua? Islam nak dua-dua. Orang bukan Islam ni je. Beza kan? Kita sebab tu ramai kita bila kita sebut belajar dunia tak belajar agama, tak tahu. Betul tak? Semua sibuk cari apa? Kaya kan sebab apa? Oh, anak cucu nak makan apa, betul? Sekarang ni kalau anak cucu nak beragama apa, pernah fikir tak? Anak cucu aku nanti ni tak tahu Quran ni, dia nak sampai mana? Dia nak pergi mana? Tapi duk fikir apa? Oh, ni tak ada duit, kesedihan. Semua. Betul tak? Kita lagi sedih, rasa bimbang itu. Tapi tak pernah bimbang pun anak aku nanti agama apa keluar nanti, apa ketahanan dia bila datang syubhah-syubhah masuk. Kan? Dia tak tahu, jahil. Oh, Quran macam ni, orang pun dia kena tipu je dengan liberal ke pluralisme, habis semua. Ni rosak. Mana kita berat? Jadi itu kena fikirkan. Kita faham. Oh, tu maksud khalifah. Khalifah dia dua ni. Dan yang mana ditekankan yang banyak dalam Quran? Yang mana? Tadi kita dah kata dah, dunia Allah sebut tak dalam Quran? Kamu pandai sendiri dunia ni. Ada orang kadang Arab dah anak jadi macam ni. Dia tengok anak dia kerja bengkel, dia bekerja dengan orang, terus pandai buat macam dia mekanik je. Contohlah.
Bukan kita nak nafikan, tak ada lah benda-benda macam ni. Jadi semuanya sebenarnya hakikatnya dia bukanlah sesuatu yang perlu makan masa yang panjang, kan? Dia boleh dapat dengan cepat. Tetapi bab agama, Quran, kalau tak ada macam ni, agak-agak dapat tak benda macam ni? Tak lalui ni, tak lalui ayat ni, kita lalu sekarang ni kan, satu-satu. Dapat tak macam ni kata orang ajar? Ke boleh magic tahu sendiri asal dalam pengalaman? Boleh? Tak boleh. Nabi pun allamahu syadidul quwa, Jibril kena ajar Nabi. Tiba-tiba kita rasa agama ni ambil sikit masa je, tak apa. Lepas ni nanti saya masuk. Terbalik. Agama banyak masa, dunia sikit masa. Dan dia memang dapat dah. Faham? Beza tu. Betul? Bila sebut ini, dia boleh, dua-dua ni dia boleh ganti dengan yang baik atau buruk. Penerus zuriat ni boleh ganti yang baik atau buruk, dua-dua sama. Jadi dua-dua saling lengkap. Sebab tu Nabi suka orang yang berkahwin. Sebab apa? Nabi lagi suka anak dia, umat dia ramai. Aku gembira apabila umatku nanti ramai di akhirat. Dia nak tengok umat dia ramai. Jadi kena kahwinkan cepat-cepat anak. Sebab tu kalau yang mampu lagi apa? Takut dah sebut. Cikgu suka. Poligami. Contoh. Benda tu zuriat ramai. Kalau kita mampu, kalau ada semua, kalau semualah kan. Jadi kena benda-benda ni dia sensitif sikit. Faham? Jadi benda-benda macam ni kita tengok dalam Quran satu ayat. Banyak ayat tentang benda ni khalifah ni, tapi saya ambil mungkin satu je. Berapa dah? Pukul 12 Kita tengok surah 6 165. 165. Ya. 6165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu khalaif, pengganti-pengganti, pemimpin-pemimpin di bumi. Wa rafa'a ba'dakum, dan dia mengangkat sebahagian kamu fawqa ba'din, di atas darjat sebahagian, di atas yang lain darajat, beberapa darajat. Disebut darajat di sini kemuliaan, menunjukkan kemuliaan, ketinggian. Ini pemimpin-pemimpin yang baik. Masing-masing nanti akan dilihat di akhirat darjat masing-masing. Liyabluwakum fima atakum. Di dunia ini juga Allah angkat untuk apa? Uji seseorang, kamu, apa yang Allah berikan kepada kamu. Inna rabbaka sari'ul hiqab. Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar
amat cepat siksaannya, dan dia semuanya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini bila manusia ini, tugas khalifah ni tujuannya apa? Itu termasuk ujian dia. Jadi seorang yang diberikan bapa, diberikan anak, diberikan isteri, isteri diberikan suami, kan? Dan dia mendapat pangkat dalam satu tempat, bukan sekadar apa darjat dunia dia. Sedangkan Allah kata apa? Sebab tu Allah kaitkan inna rabbaka sari'ul iqab. Ini cerita balasan apa? Akhirat. Kalau pengganti dunia saja tak payah peduli balasan siksaan Allah ni. Kan anak nanti nak sambung bisnes je. Sekadar itu orang-orang kafir pun nampak benda tu. Tapi orang beriman, dia nak jaga apa? Dia termasuk dengan menjaga batas syariat agama tu kekal ada, sama saja. Dia dulu tahu benda ni, dia nak anak dia semua tahu, malah lebih tahu lagi. Begitulah yang Nabi bawa, Nabi sampai pada sahabat, dan sahabat teruskan kepada anak-anak mereka, tabi'in nak ajar semua. Dan kita penerus mereka. Kita penerus semua tu. Supaya apa? Tidak ada pengganti yang jeli. Allah kata lagi dalam surah, Allah jamin kalau kita ni betul-betul iman dan takwa ni kita buat, Allah akan ganti. Allah akan bagi kebaikan. Cuba tengok. Ni janji Allah dalam surah 24 ayat 55. Saya tak tulis hari ni tak tulis surah. Surah apa tadi Khalifah ni apa? Surah apa? 165 lagi 24 ayat 55. 24 ayat 55. Sebab itu kita kena usaha kekalkan, tinggikan ilmu kita. Allah sebut wa'adallahu alladhina amanu. Allah janji kepada orang beriman daripada kalangan kamu semua. Orang beriman dan apa? Wa'amilus solihat, dan buat amal soleh. Sentiasa ni dua benda, iman dan amal soleh. Apa Allah janji? La yastakhlifannahum. Benar-benar dia akan berikan kamu pemimpin, dia akan memberikan kamu pengganti. Dua-dua tu. La yastakhlifan, pasti. Ada la dan nun caddah tu. Dua ni. Pasti. Ni dua ni benar-benar ni. La yastakhlifannahum. Benar-benar dia akan memberi pemimpin dan pengganti mereka di bumi ini, kama stakhlafa alladhina min qablikum, sebagaimana dia telah memberikan pengganti khalifah yang sebelum mereka, orang-orang yang baik. Dan wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, dan benar-benar juga dia akan mengukuhkan untuk mereka agama mereka. Ni agama mereka yang dia redha untuk mereka. Okey. Dan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan pasti dia akan gantikan sesudah itu terhadap mereka ni, sesudah rasa takut tadi kepada rasa aman. Mula-mula nak berjuang tu belum lagi, memanglah rasa takut, tapi selepas itu aman. Jadi ya'budu, kenapa semua rasa, kenapa Allah beri tiga ni? Allah beri pengganti zuriat yang baik, yang sempurna. Allah kukuhkan agama, dan Allah berikan hati rasa tenang. Nampak tak? Pertama Allah beri zuriat yang bijaksana, contoh pengganti. Kedua, Allah kukuhkan agamanya, pegangan dia. Dan ketiga, Allah bagi hati ni rasa tenang dengan keamanan, tanpa takut. Tak ada takut kepada siapa dah, kecuali kerana kepada Allah saja. Tiga benda yang kita nak. Inilah kesempurnaan hidup pun, kan? Ada zuriat, ada anak-anak soleh, pandai pula agamanya, hilang tak rasa, tak ada bimbang dah. Tak ada bimbang dah. Jadi kenapa mereka dapat ni? Sebab ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka sentiasa menjadi hamba-Ku betul-betul, mengabdikan diri kepada Aku tanpa mensekutukan dengan sesuatu pun. Dan barang siapa yang ingkar sesudah itu, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Siapa yang ingkar, mereka itu orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Ya. Ayat dia wa'adallah lah. Wa'adallah tu. Dari situ je.
Jadi di sinilah dalam ayat ni diterangkan dalam ayat lain perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi yang dalam surah 42 ayat 13. Dua 13. Saya ringkaskan, saya baca dulu. Syara'a lakum, Allah telah memberikan kamu undang-undangnya, syariat untuk kamu dalam agama ini. Jadi syariat yang Allah bagi dalam agama ni kena diteruskan. Sebab itu Allah beri apa? Ma wassabih. Apa tujuan wasiat? Kita bila beri wasiat sebab apa? Seorang ayah ke nak ni dia bagi wasiat. Untuk apa tujuan dia? Untuk teruskanlah apa yang dia buat. Untuk bagi tahu kan, wasiat ni tinggalan ni jangan sia-siakan ni ada bahagian. Betul tak? Jadi Allah ni agama diwasiatkan kepada nabi-nabi. Nabi wasiatkan kepada umat kita termasuk pemegang wasiat ni. Jadi Allah memberi syariat yang agama ni untuk kita teruskan dia dengannya. Bermula daripada siapa? Nuh. Wallazina ahyayna ilaika, dan Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan juga selama juga kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, semuanya orang yang mulia yang kita diminta untuk ikut mereka. Untuk dapat nikmat kena ikut minan nabiyyin wasiddiqin syuhada solihin. Apa dia wasiat dia? An aqimuddin wala tafarraqu fi. Tegakkanlah agama ini. Tegakkanlah Islam ini. Tegakkanlah Quran ini, petunjuk Allah ni. Bangunkan dia. Macam mana nak tegak? Ilmu pun tak ada. Boleh tegak? Tak boleh. Kena belajar. Maka, dan janganlah berpecah belah, bersatu di atas ini, agama ini. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Amat benci orang-orang musyrik ini apa yang kamu ajak ini, apa yang kamu usaha untuk meneruskan perjuangan ni. Memang mereka sangat benci. Tapi Allah yajtabi ilahi may yasha wa yahdi ilahi may yunib. Allah pilih siapa yang dia kehendaki mengikut petunjuknya, dan kepadanya lah orang yang semua ni dikembalikan. Jadi siapa yang sanggup, yang may yunib, kembali rujuk kepada Allah, dia akan dapat petunjuk. Okey. Ini kepentingan kita ni teruskan. Ini wasiat Tuhan. Wasiat Tuhan apa dia? Quran. Ini wasiat besar daripada Allah yang kita kena teruskan dengan apa? Jangan jadi golongan tadi, teruskan baca je. Faham? Dia tak ada dah nanti. Sebab itu kalau kita teruskan baca je, apa jadi? Buka surah 19 ayat ayat dia sebenarnya atas dia, boleh baca daripada wazkuru fi kitab ayat 54. Kalau nak hayati betul-betul baca ayat tu. Ayat ni cerita tentang semua orang yang berusaha meneruskan dengan tadi, menjaga syariat dan jaga zuriat dia sungguh-sungguh. Itu ingatlah pada dalam kitab Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail jaga, sungguhnya dia benar yang membenarkan janji yang Allah janjikan, dan dia adalah rasul dan nabi. Surah 19 ayat 54. 54. Ingatlah engkau di dalam kisah Ismail. Kisah ni, kitab ni kisah Nabi Ismail, cerita Nabi Ismail yang tertulis dalam kitab. Sesungguhnya dia adalah apa? Sadiqal wa'di, orang yang benar dan membenarkan janji, menepati janji. Wa kana rasulan nabiyyan, dan Nabi Ismail adalah rasul dan nabi. Kemudian ayat 55, apa dia buat? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia sentiasa menyuruh ahlinya untuk solat dan zakat, dan dia di sisi Rabbnya mardiyya. Apa dia?
Sangat Allah suka, redha. Allah suka dengan perbuatan dia. Dua benda, solat dan zakat. Demikian juga Nabi Idris. Wazkur fil kitabi Idris. Innahu kana saddiqan nabiyya. Dia juga adalah nabi. Dia benar dan dia nabi saja. Dia nabi, ya. Baik. Kemudian Allah warafa'na makanan aliyya, dan Allah kami angkatnya di atas tempat yang tinggi. Sebab itu dalam riwayat Nabi Idris diangkat naik ke langit. Di ulaikal ladzi, ayat 58. Mereka lah orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Nikmat ni di dunia dan akhirat, iaitu minan nabiyyin, daripada nabi, wa min zurriyyati Adam. Sebab itu kita tengok dalam ayat ni, bila kita jaga ini sebenarnya apa yang akan dapat? Allah akan beri kita ni. Tapi bila kita jaga ni, kita akan dapat tak yang ni? Tak dapat. Manusia sibuk berjaga ni, sedangkan yang beri rezeki, yang beri semua Allah. Dia tak pernah nak jaga agama dia. Kita balik kat situ. Sebab tu bila kita jaga ni, Allah kata apa? Nabi dia jaga apa? Dijaga Allah bagi zuriat yang baik-baik untuk mereka. Mereka Allah beri nikmat yang sempurna. Min zurriyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh. Dari kalangan zuriat Adam dan juga daripada kalangan orang yang kami telah bawa dia dalam kapal sama dengan Nuh. Dan daripada zuriat Ibrahim, Ismail, dan daripada orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih akannya. Siapa yang jaga mereka ni? Siapa yang jaga mereka? Siapa yang jaga mereka ni? Siapa yang jaga zuriat kita? Hakikatnya rasa macam kita jaga. Sebenarnya siapa yang jaga? Allah. Sebab tu Allah kata izfazillah yahfazuka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Tapi manusia tak nak jaga Allah, nak jaga diri dia sendiri. Maksud jaga Allah ni ikut syariat Allah. Bukan Allah perlukan penjagaan, tak. Ikut undang-undang Allah, jaga dia. Allah Nabi surah hadis, ihfazillah yahfazuka. Jaga Allah, jaga perintah-perintah dia, dia yang akan jaga. Siapa lagi selamat penjagaan? Kita jaga diri kita sendiri ni semua, ataupun Allah jaga? Allah. Apa cara jaga Allah? Melalui apa? Kalam Allah. Perintah Allah dulu dalam ni, dalam Quran. Jadi iza tusla alaihim, apa berlaku bila mereka baca Quran? Iza tusla alaihim ayatul rahman, apa berlaku? Kharru sujjadan wa bukiya. Mereka terus suku tunduk, rasa dalam jiwa dia bila baca firman Allah ni, dan dalam keadaan menangis. Itu yang patut ada. Sampai ke mana? Sampai tadi kerongkong je ke sampai ke hati? Sampai ke hati, nak faham kalimah Allah ni. Tu kita, tugas kita sekarang, itulah jihad kita, faham Quran ni. Tapi kalau kita tak buat, apa berlaku? Kesan dia dalam ayat 59 tu. Ini orang yang sia-siakan, tak bangunkan benda ni, tapi sibuk apa? Jaga hal ehwal dunia dia. Fa khalafa min ba'dihin khalfun, dan maka telah menggantikan daripada sudah mereka khalfun, satu pengganti apa dia? Ada'us solah wattaba'us syahwat. Mereka sia-siakan solat dan ikut hawa nafsu sendiri. Dan semua ni masuk apa? Masuk dalam lembah yang dinamakan ghayy. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka kelak mereka akan dimasukkan dalam neraka ghayy. Jadi mereka ikut hawa nafsu. Ada orang solat ni apa? Tinggal solat, tak solat langsung ke solat? Solat. Tapi solat dia tiada makna lagi. Faham? Solat dia hanya sia-sia. Sebab apa? Sebab ayat atas ni, iza tusla alaihim, dia tak ada dah rasa. Faham? Baca tapi tak rasa apa-apa. Solat tapi tak rasa apa-apa. Sebab solat baca apa? Quran. Solat dia janji dengan Allah, kan? Bacaan. Sebab tu lagi banyak bangun qiyamul lail, baca apa? Nak baca Quran lah. Apa yang dia hafal tu baca untuk hayati dalam solat. Tu lebih berkesan tujuan dia. Maka akhir ni solat lah tapi tak ada kesan. Puasa tak ada kesan, tinggal lah. Maka akhirnya apa? Ramai yang hakikatnya tekal solat tapi sia-sia, dan hakikatnya perbuatan dia ikut hawa nafsu. Okay, ini yang kita tak nak. Kenapa mereka dapat ni?
Sebab mensia-siakan syariat. Bukan sia-siakan zuriat syariat. Itu punca utama. Bila kita sia-siakan agama, maka semuanya tak ada kebaikan dah, hilang. Musibah berlaku kat kita. Sebab itu kita kena ada izzah dengan agama. Itu belajarlah. Teruskan. Jadi PKP ni kita berhenti lama, tapi jangan apa dia? Jangan apa? Jangan luntur kan. Luntur baju kalau jemur lama, luntur colournya. Kita bukan macam tu lah. Kita buat dekat rumah, buat sendiri. Tadabbur lah apa yang kita dah belajar. Ini sampai sini lah. Jadi dalam ayat ni yang kita belajar, ni part pertama. Ingatlah perjanjian Allah beritahu kepada makhluk yang mulia. Allah jadikan khalifah di muka bumi, makmurkan bumi, ya, yang mana disebut khalifah ni kita lah tu. Yang selayak yang mengganti muka bumi ni orang-orang yang soleh sebenarnya. Kalau ada ramai orang yang soleh ni, bumi ni akan elok. Tapi akibat kerana apa? Kurangnya orang soleh, maka binasa. Lepas tu banyak berlakunya kerosakan. Jadi sekadar itu, nanti kita sambung lagi macam mana, apa respon daripada para malaikat ni. Itu ada cerita yang panjang. Lepas tu saya sampai sini je. Dia ada banyak, itu nak cerita pendapat banyak nanti. Okey, ada soalan? Tak ada? Okey. Sebelum tutup ni, kita baca hadis ni lah. Kita sedialah mati kita pastikan ada benda ni. Nabi sebut dalam hadis, okey, baca ni, man mata walam yaghuz walam yuhaddis bihi nafsah mata ala syu'batin min nifaq. Man mata apa? Siapa yang mati walam yaghuz, sedangkan dia belum pernah pergi perang, tidak pernah berperang. Mati tak pernah perang. Tapi jangan bimbang, kita ni tak perang ni. Sebab bukannya jadi fardu perang. Perang ni dia ada sebab yang kukuh, baru kita perlu perang. Walam yuhaddis. Kalau tak ini ni penting. Walam yuhaddis. Okey, siapa yang mati sedangkan dia tak pernah pergi perang, tak apa lagi lah. Tapi walau yuhaddis bihi nafsuh, dan tak pernah ada impian pun rasa nak berkorban dalam jiwa dia. Tak pernah rasa apa-apa pun. Agama dia ni dia rasa macam hal ehwal dia sendiri dah cukup. Selesai. Tak pernah ada rasa cita-cita dalam jiwa dia, tak pernah rasa. Walaupun dia tak boleh perang, tapi dia tak ada rasa apa-apa pun. Apa berlaku? Mata ala syu'batin min nifaq. Dia mati dalam keadaan salah satu cabang nifaq, munafik. Dia telah mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Bayangkan kalau kita ni Islam, tapi itulah dia. Sibuk, tak ada apa-apa pun, tak rasa pun. Apa dia maksudnya yang paling kecil apa? Nak belajar pun tak mahu. Ada tak? Maknanya ada tak rasa nak jihad? Tak ada langsung. Dia tak rasa peduli, tak rasa peduli langsung nak ambil tahu pun. Jadi dia mati dalam apa? Cabang munafik. Hadis ni cabaran tak kita? Ya, cabaran. Membimbangkan tak? Bimbang, ni kita tak nak. Sebab munafik lebih teruk kat mana? Tempat dia, kerak neraka, lagi bahaya. Sebenarnya kita kena ada cerita. Hari ni kita tak mampu untuk buat macam sahabat buat. Tengok macam mana mereka dengan agama. Tak apalah, saya datang ni, saya ikhlas, ya Allah. Inilah jawapan saya ni, saya nak belajar Quran. Inilah jihad saya hari ni. Itu tak sanggup, tak tahu nak kata apalah. Kan? Jadi inilah benda yang kita kena ada.
Jangan luntur sampai kita mati. Pokoknya ini hujah ni kita boleh bawa pada Allah. Tak termasuk dengan golongan ini. Ada kita punya apa? Satu usaha dalam agama kita, ada satu sumbangan kita. Itu mudah-mudahan syu'batin. Apa dia? Sekali lagi. Siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang dan tidak pernah merasa pun untuk berkorban, untuk berjuang. Bihi nafsu. Dalam jiwa dia tu tak rasa untuk berjuang. Hadis ni apa dia? Dia bangkitkan. Hadis ni cerita benda baru kan. Dia bangkitkan rasa tu dalam jiwa dia. Tak apalah. Hari ni memang tak ada nak pegang dengan siapa. Tak kan. Hari ni pegang apa? Ruzwah al-fikr. Ini pun dia tak peduli juga. Alah, tak apa, ada ustaz dah, saya dengar je. Taklah siapa-apa dah rasa pentingnya. Ini dia nak tahu dengan jelas agama dia. Tak ada. Betul tak? Ramai tak suka jihad. Jihad apa? Dia pilih lah agama jihad. Hari ni memanglah kita kena perkasakan ekonomi Islam, betul? Itu kita sokong lah. Tapi mana yang utama? Ilmu dalam hal itu ke ataupun sekadar itu saja? Tempelan tu je? Tapi ramai ambil tempelan untuk barang dia juga contohnya. Adakah sekadar itu? Tak. Balik kepada sepatutnya yang paling utama, barulah ada kesan. Kalau tidak hanyalah macam tu je lah. Kita faham. Ikut trend saja akhirnya. Jadi bukan. Jadi ma ta'ala syu'batin min nifaq ini kita bimbang. Hari ni kelas lama sikit. Harap-harap 2 minggu cuti kan. Harap-harap sabarlah semua. Ni juga kan fasdak juga kan. Pening-pening juga. Ya, jadi saya mohon maaf atas kekurangan apa ke sebagainya, terkasar bahasa sepanjang saya kuliah ni. Dan jazakumullah khairan kepada semua yang sudi mendengar, yang hadir. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita ni kefahaman, keberkatan dan keikhlasan dalam kita ni belajar dan mengajar ni, dan termasuk dalam golongan yang Allah redha di akhirat nanti, dan kita boleh berhujah dengan Allah di dalam kubur lagi. Semoga-moga ini menjadi hujah kita yang menyelamatkan diri kita dengan usaha kita yang ikhlas ni, insya-Allah. Ada soalan yang tu? Tadi okey, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min wa illa yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.